Okey, sekarang ni kita nak tahu, so apa beza halusinasi dengan realiti? Apa perbezaan dia? Betul tak? Ini penting ni, kita belajar dalam bab akidah ni. Bagi siapa yang pernah baca Aqaid An-Nasafiyah, perkara pertama yang dia cerita tentang apa itu realiti. Betul tak? Dan sama ada realiti itu boleh dikenali dan boleh difahami ataupun tidak. Bahagian depan dia tu sangat beautiful lah. Apa dipanggil? Dia kata haqaiqul asya' thabitah. Hakikat perkara itu sabit. Wal ilmu biha mutahaqqiqun. Dan pengetahuan kamu berkenaan dengannya boleh berlaku. Khilafan lis-sufasta'iyah. Bercanggahan dengan golongan sufasta'iyah. Wa asbabul ilmi lil khalqi thalatha. Sumber ilmu kepada makhluk ada 3. Apa tu? Al-hawas as-salimah, panca indera yang sihat. Al-khabarus sadiq, ilmu yang datang daripada sumber yang benar. Berita yang datang daripada sumber yang benar. Dan yang terakhir sekali al-aql, akal. Ini statement sangat penting untuk awak bezakan halusinasi dengan realiti. Lepas ni baru awak boleh tahu bahawa wahyu yang sampai pada Nabi SAW tu, kita boleh buktikan bahawa ia bukan halusinasi. Sekarang faham tak kenapa saya cerita panjang benda ni? Saya tengah bina batu-bata tau tadi. Batu-bata untuk kita bina satu bangunan. So kena sabar sikit. Isbir, sabran jamil. Okey. Imam An-Nasafi kata, hakikat benda tu boleh diketahui ataupun realiti boleh diketahui. Bercanggahan dengan siapa? Nampak dia kata bercanggahan dengan golongan sufasta'iyah. Siapa golongan sufasta'iyah ni? Kalau nak Google sophist, bukan sufis. Sophist, S-O-P-H-I-S-T. Sophist. Dan kumpulan ni sangat berpengaruh hari ni. Dia ada revival. Okay, golongan New Age juga termasuk dalam sufasta'iyah juga. Kalau awak nak tahu. Sebahagian golongan liberal yang bersifat relativis juga termasuk dalam salah satu cabang sufasta'iyah. Kita kena popularkan term sufasta'iyah ni. Sebab dia dah jadi satu kumpulan yang kita kata idea itu merebak. Dan merebak di banyak tempat. Sufasta'iyah ni ada 3 golongan. Saya tak tahu saya dah cerita belum 3 benda. Saya pernah cerita ke? Bila maksud dia dalam ngopi kalam ke? Bukan kan? Di sesi-sesi lain kan? Tak silap saya. Okay, tak apa. Saya ulang sikit je. Sufasta'iyah ni ada 3 kumpulan. Satu dipanggil sebagai Al-Inadiyah. Al-Inadiyah ni adalah kumpulan yang mengatakan bahawa realiti ni semuanya adalah ilusi saja, palsu. Pernah masa kuliah yang dekat Johor. Woi, lama tu. Masih. Masih lah tengok video-video saya. Ya Allah, bukan senang tu nak tahan saya punya suara ni. Saya punya menyenyih kadang-kadang kan. Sabar, terima kasih. Video Ustaz lama-lama, berjam lebih. Itulah video saya pula lama-lama. Ada juga orang layan. Saya kalau dengar daripada pagi, saya kena sambung petang. Bagus tengah bantu isteri cuci pinggan, dengar macam tu. Do something. When you listen to it, do something. So tak rasa lama sangat. Okay? Ada saya bujang lagi. Oh, masih bujang lagi. Allah pemudahkan urusan, insya-Allah ya. Allah buka jalan untuk yang masih bujang-bujang lagi ni. Ya, insya-Allah. So, kumpulan pertama Inadiyah, dia nafikan ada realiti. Al-Inadiyah, dia kata semua ni ilusi sahaja. There's no truth, there's no fact. Ni semua illusion, nothing but illusion. Okay? Kumpulan yang kedua, Sufasta'iyah, dia tak kata illusion, dia kata benar. Tapi kebenaran itu mengikuti kepercayaan kamu. Ingat tak kita bincang benda ni minggu lepas? Syekh Buti ada sentuh benda ni. William James ada kata apa? Bahawa you can make believe. You boleh reka sesuatu yang you nak percaya dan akhirnya you boleh percaya benda yang you reka. Benda tu betul ke tak betul tak penting. You can create your own belief. Meaning, we believe what we want to believe. Not because it's true or it's factual. Ini golongan Indiyah dia panggil. Atau lagi satu versi dia kata, bagi aku betul-betul lah, bagi kau salah-salah. Bagi aku haram-haram, bagi kau halal-halal lah. Dalam bab LGBTQ ni biasa awak tengok semua jadi Sufasta'iyah. Kau rasa salah-salah, kau jangan kata orang yang salah. Kan?
Itu sufasiyah tu. Okey, itu geng yang kedua. Geng yang ketiga dia panggil agnostik ataupun la adriyah. Dia asyik kata aku tak tahu. Aku tak tahu, kau pun tak tahu. So kau jangan action kata kau tahu Allah ada lah, Allah tak ada lah, kan, Muhammad tu nabi lah, jangan kata kau tahu. Sebab aku tak tahu, engkau pun tak tahu. Ini geng-geng saya paling geram dengan golongan ketiga ni sebenarnya. Dia suka-suka mendakwa orang lain tak tahu. Hanya kerana dia tak tahu. What? God? You know, no one knows whether God exists or not. How can you be so sure? Dia suka tanya macam tu. Why are Muslims so sure? Why are Muslims so certain of their belief? Kenapa orang Islam ni terlalu yakin sangat? Dia dah jumpa Tuhan ke? Kenapa orang Islam ni terlalu, dia jumpa Muhammad ke? Dia kritik kita. Dia kata orang Islam ni problem dia terlalu yakin sangat. Masa Dr. Mazhar pernah cerita dia ada kawan agnostik. Agnostik ni dekat barat memang banyak lah. Dan dah mula ramai dekat sini dah. I don't know. I'm not sure, kan? You want to believe, you believe. I'm not sure, kan? Itu dia bagi agnostic. I don't know. Gnosis to knowledge. Tak ada. I tak ada ilmu. I tak tahu. Itu cabut lari yang lebih softer. Rather than saying Allah tak ada. Dia kata aku tak tahu Tuhan ada ke tak ada. I don't know. Ini masuk kumpulan ketiga, sufasiyah. Okey. Macam mana kita nak kritik dia orang? Macam mana kita nak jawab balas kepada mereka? Sebab dia orang kata macam ni. Dia orang kata kita nak percaya apa? Engkau kata kita kena percaya 3 benda, kan? Panca indera, khabar berita yang benar daripada sumber yang benar, dan akal. Dia kata apa? Semua benda tu boleh salah apa? Betul tak? Betul tak apa dia cakap? Semua benda tu boleh salah. Skor betul. Indera kita boleh salah nampak tak? Boleh salah dengar tak? Boleh salah bau tak? Boleh salah rasa tak? Boleh salah sentuh tak? Boleh. Tu halusinasi tadi tu. So hujah ni, geng-geng tu dah guna dulu, tahu tak? So, indera kita tak boleh dipercayai. Yang kedua, khabar berita. Khabar berita pun boleh salah tak? Boleh. Berapa banyak kali kita dengar khabar berita daripada ramai orang. Salah ke tak? Akal boleh salah tak? Akal boleh. Boleh ada delusi tadi tu. Delusional. So betul lah hujah diorang. Dia kata tak boleh percaya semua ni. So kita tak tahu. Sebab kita tidak ada sumber yang kita boleh periksa hakikat ni benar ke tak benar. Nampak? Faham tak hujah diorang? So we have nothing to prove reality. Even if there is reality, I don't know. Why? Because I don't have the tools to test reality. Dahsyat tak hujah diorang? Jangan cabut lari. Jangan kata merepek lah ni ustaz. Aku beriman dengan Quran dengan sunnah. Selesai. Banyak jawab macam tu. Penakut saya kata. Kalau jujur awak ada Quran dengan sunnah dalam jiwa dan akal awak, awak akan berani menghadapi. Awak nak hadapi macam mana, terpulang awak. Awak nak ambil ayat Quran saja dan berhujah dengan ayat Quran, bismillah tafadhal, no problem. Awak nak guna falsafah, guna bismillah tafadhal. Awak nak guna sains, bismillah tafadhal. Yang penting awak selamatkan akidah awak. Jangan main cabut lari. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Member kat depan tak percaya Tuhan. Member kat depan tak percaya Islam pun. Yang kau berdegar-degar, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah. Tak kena tempat. Nak cerita boleh, tapi jelaskan di mana hujah dia. Di mana hujah dia? Subhanallah. Al-Quran ni dia terkandung hujah akliyah yang banyak tau sebenarnya. Jangan ingat awak ni bawa hujah akliyah, dalil akli, dalil akli, dalil akli. Awak tahu tak dalil akli kebanyakan yang datang dari nakal. Cuma dalil akli tu extraction from dalil nakal. Cuma kita kena belajar extract. Kita kena belajar extract. So dalil akli dia bukan mencanggahan dengan dalil nakli. Dia bukan benda berbeza, bukan. Ulama kalam dia extract daripada dalil. Kalau awak perasan kitab-kitab kalam, dia bawa dalil Quran sunnah dulu. Lepas tu dia extract daripada Quran dan sunnah tu, dan dia buat perincian dan dia masukkan istilah-istilah falsafah. Dia masukkan istilah-istilah sains. Sebab dia tengah berhujah dengan siapa? Dia tengah berhujah dengan ahli falsafah, dia tengah berhujah dengan saintis. Dia bukan berhujah dengan orang Islam sahaja. Kena faham, dia berhujah dengan sufasiyah ni macam mana awak nak hujah?
Kata awak bawa ayat Quran kan, kata. Itu ilusi semua tu. Macam mana awak tahu Quran tu menang? Kan? Saya tak nak kata saya tahu atau saya tak tahu, saya tak tahu, awak pun tak tahu. Dia guna hujah macam tu. So sebelum kita cerita tu, kita kena cerita. Boleh tak kita tahu kebenaran? Can we know the truth? Can you know the truth? Kalau dua-dua kata tak boleh, selesai cerita. Kalau dua-dua kata boleh, baru kita boleh start talking about it. Betul tak? Kalau Sufas Ta'iyah kata tak boleh, kita tak boleh tahu kebenaran, apa jawapan kita? Tu, kamu boleh tahu sesuatu tu? Bukankah itu pun pengetahuan? Kamu mendakwa tahu bahawa kita tak boleh tahu apa-apa. Jadi itu satu dakwaan pengetahuan juga. So dia dah checkmate diri dia sendiri. Itu self-defeating ataupun self-negating statement. Semua kenyataan adalah salah. Macam tu. So kenyataan saya betul ke salah? Kan? Ketahuilah sahabat-sahabat bahawa semua kenyataan adalah salah. Orang bodoh dia akan dia baik Syekh, baik. Dia tak fikir tau. So kenyataan Syekh betul ke salah? Kan? So dalam Aqaid An-Nasafi, kita diajar bahawa 3 sumber ilmu utama. Yang tadi tu, yang 3 sumber ilmu utama ni boleh mematahkan hujah-hujah sofis ni. Kita akui bahawa akal dengan sendiri boleh salah. Kita akui indera dengan sendiri boleh salah. Kita akui khabar berita sendiri je boleh salah. Tapi apabila berlaku gabungan ketiga-tiga ini, dia tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Sebab bila gabungan ketiga-tiga ini pun boleh salah, habis. There is no knowledge at all. You cannot be certain of anything. Bagi saya satu bukti kesalahan yang boleh berlaku apabila ada ketiga-tiga ini saling sokong-menyokong. That is the strongest evidence. Mata awak nampak cawan ni tengah floating. Akal awak akan kata, jap. Cawan ni daripada seramik. Cawan ni berat. Dalam ada air. Mustahil dia floating. So akal akan tarik handbrake sekejap. Mungkin akal awak pada tu ada masalah. Awak tanya orang sekeliling pula. Jap, betul ke cawan ni tengah floating? Mbak, ketiga-tiga ni dia tidak akan bergabung dalam kepalsuan. Impossible. Ni ambil perhatian sebab dengan tiga-tiga inilah kita buktikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. With these three kita akan show that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not hallucinating. He is not epileptic. He is not schizophrenic. He doesn't have bipolar. Tapi dia adalah seorang manusia yang paling waras sekali. Dia adalah seorang manusia yang paling waras sekali. Allahumma salli ala